Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati aynina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المصنف رحمه الله ونفع الله بعلوم في الدارين. الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به. وهم خصوص من عموم الأصنام ولهم صفات من عموم الأصنام الثمانية ولهم صفات. أيوة. الوظيفة الثانية وظيفة yang keenam. Wazifah yang keenam. Makna adab yang perlu disempurnakan, tanggungjawab yang perlu disempurnakan dalam zakat. Sedekah, makna zakat ni sedekah wajib. Zakat sedekah wajib. Ingatlah. An yatluba adalah dia mencari. Yatluba li sadaqatihi, bagi sedekahnya. Ini maksudnya sedekah wajib sini ya. Sedekah wajibnya. Yatluba li sadaqatihi, bagi sedekahnya. Pada sedekah sini sedekah wajib, iaitu zakat. Man tazku bihi. Man, golongan. Tazku, menjadi suci sedekah kita tadi. Tazku ni fa'il dia apa? Fa'il dia hiya, balik kepada sedekah. Man tazku bihi ay man tazku sadaqatu bihi, dengannya. Dengan man tadi. Faham tu? Mas sedekah kita jadi bersih. Sebab tujuan kita sedekah keluar zakat ni, okey, keluar Allah sebut. Allah sebut apa? Maslahah, kepentingan kita keluar zakat. Allah sebut apa? Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah daripada mereka sebagai satu sedekah, zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum. Tujuan zakat tadi bukan nak bagi kurang harta mereka. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Sebab kita sewaktu kita cari harta, bohong kalau kita terbuat dosa. Dalam kita cari harta, ada jiwa kita sakitkan hati. Ada hak orang kita terlanggar. Ada orang yang apa? Yang dia rasa kita zalimi dia. Ada kewajipan kita terlalai. Terlewat solat zuhur, terlewat solat asar, terlewat solat jemaah, tertinggal solat berjemaah, terlepas solat sunat, duha terlepas. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ambillah daripada harta mereka. Apa maslahat dia? Apa maksud syariah? Tujuan syariat daripada zakat ini
tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Sebab apa? Harta ini di apa? Depan akhirat nanti kita disoal dengan harta kita. Kita disoal dengan harta kita. Sebab tu Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah sebut apa? Ya Bani Hashim, ya Bani Hashim, wahai keturunan Bani Hashim, la ya'tin nasu yaumal qiyamati bi'a'malihim. Jangan, wahai Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Kerabat Rasulullah. Ya Bani Hashim, la ya'tin nasu yaumal qiyamati, jangan sampai peringkat umat Islam lain datang hari kiamat nanti bi'a'malihim, dengan amalan-amalan mereka. Mereka kerjakan ibadat, mereka buat wajib, mereka hiasi kewajipan mereka dengan ibadat sunat. Kehidupan mereka penuhi dengan amalan. Ya la ya'tin nas yaumal qiyamati bi'a'malihim wa ta'tunaha, kamu datang hari kiamat nanti, bidunyakum, dengan membawa dunia kamu, tahmilunaha ala riqabikum, kamu tanggung dunia kamu di akhirat nanti. Kamu bukan kumpul amalan di dunia, tapi kumpul harta. Wa ta'tuna bidunya, kamu datang, wa ta'tuna bidunya, kamu datang hari akhirat nanti bawa dunia. Tahmilunaha ala riqabikum, kamu tanggung di belakang di apa? Riqabikum, di leher kamu, dunia kamu. Taquluna, kamu sebut, ya Muhammad, ya Muhammad, kamu panggil aku untuk bantu kamu. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Fa'aridhu ankum, waktu itu aku berpaling kepada kamu. Waktu itu aku berpaling kepada kamu, kumpul dunia. Faham tak? Sebab tu dunia ni, harta ni perlu disucikan. Perlu disucikan. Wa tuzakkihim, dan membersihkan, menyucikan. Tuzakkihim, makna zakki ni suci, bersih, menyuburkan. Zakat ni menyuburkan harta. Sebab tu ya, hati-hati harta kita kan, simpanan kita, emas kita. Faham tak? Sebab zakat, dia tak bakal, harta zakat ini tak dikeluarkan, dia bercampur dengan harta tak zakat, illa ta'kuluha. Kalau harta tadi dia tak keluar zakat, dia berkumpul dengan harta yang lain. Contoh, emas disimpan 1 kilo, tak pernah keluar zakat. Jaga ya. Zakat ni yang tak dikeluarkan dengan harta lain, dia bagaikan api, dia akan makan harta lain. Illa ahlakaha, dia akan hancurkan harta lain. Tunggulah, harta yang tak dizakatkan. Sebab Allah sebut untuk bersih, untuk apa? Untuk subur. Zakat, sebab tu majtamal halal wal haram illa ghalabal haram. Tidak bertemu harta yang halal, tidak berkumpul yang halal dan haram. Sekarang zakat dia tak keluarkan. Sedangkan zakat itu bukan hak dia. Zakat itu hak fakir miskin, Allah berikan fakir miskin. Tapi dia tak keluar zakat, dia kumpul. Dia simpan dengan harta dia. Apabila harta zakat ni haram, dia simpan haram, sebab itu harta orang lain. Majtama'al halal wal haram illa ghalabu, melainkan haram tak dia akan kalahkan. Zakat tadi dia akan hancurkan harta yang lain tu. Itulah kadang-kadang bankrupt, muflis, tiba-tiba dirompok habis hartanya. Tiba-tiba sekelip mata saja bankrupt. Cek balik zakat tak zakat. Meniaga rugi terus, cek balik zakat tak zakat harta dia. Zakat tak zakat. Faham tak? Cek balik harta dia. Jadi dia kata sini, an yatluba li sadaqati, dia mesti mencari untuk sedekahnya man tadkubi, golongan yang yang menjadi suci sedekah dengannya. Wahum khususun, mereka ini khusus. Mereka khusus. Min umumil asnamis samaniyah, daripada umum golongan yang 8. Daripada umum golongan 8. Golongan 8 apa? Yang Allah sebut dalam surah
At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah zakat ini lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulub wa fir riqab. Golongan ni. Orang fakir miskin, orang apa? Amil, orang apa? Kemudian orang wal muallafati qulubihim. Walahum sifat, bagi mereka sifat. Sebab apa? Dia mesti kita sempurnakan. Allah sebut umum. Innamas sadaqatu lil fuqara. Jamak. Kemudian ada alif lam. Mana yang maksud dia umum. Tapi sifat fuqara bukan semata-mata miskin boleh bagi zakat. Kena cari lagi sifat dia. Untuk kita, kalau kita bagi secara terus. Sebab tu sekarang ni kita pembagian zakat kita zakat fitrah bukan betul. Amil bagi cara mereka bagi amil tak betul. Amil bagi dia berdasar apa? Berdasar peratusan dia kutip zakat. Faham tak? Makna Ustaz tengok. Okey, kalau RM8 orang bayar zakat pada amil, RM1 terus menjadi milik amil. Bukan begitu. Bukan begitu pembagian dia. Itu mudarabah, bukan pembagian zakat, bukan kerja zakat. Itu mudarabah. Nah, kau bayar RM8, zakat tahun ni RM8. Kau bayar pada ustaz RM8, jadi RM1 ini milik ustaz, 1/8. Itu mudarabah, bukan zakat. Zakat ini pembagian zakat untuk amil, dikumpul semua harta zakat, kemudian baru dibahagi-bahagikan. Sebab apa? Ambil zakat ini sebagai satu ujrah. Macam upah. Samalah. Cikgu mengajar di sekolah. SK Kalabakan, berapa pelajar dia? Ramaikan sikit, gajinya sebulan, okey, 2,500. SK Bandar, ramai pelajar dia, tetap 2,500. Sebab itu upah berdasarkan pekerjaan, bukan bilangan ramai pelajar. Tapi sekarang Ustaz tengok ambil dengan cara apa? Dengan cara mudarabah. Itu perniagaan. Zakat ni bukan perniagaan. Faham tu? Sebab tu ni nanti ambil apa? Dia ambil 1/8. Contohnya tahun ni kumpul zakat semua, berapa kadar amil dapat? Okey, semua amil dapat seorang 3,000. Okey, semua bagi 3,000. Kau dapat banyak, pungutkan sikit, semua 3,000. Sebab apa? Sebab mereka amil. Macam pekerja tu. Doktor kah? Di mana hospital gajinya begitu saja. Cikgu, begitu. Faham tak? Sebab mereka bekerja atas dasar upah. Jadi yang ambil zakat ini atas dasar upah. Ini lagi banyak bayar, lagi banyak dia dapat. Itu mudarabah. Faham tu? Ini kita kenapa? Faham benda tu. Okey. Kemudian pertama apa? Walahum sifatun al-ula. Pertama, sifat ni berapa? Kalau kita bagi sendiri. Kalau kita bagi kepada ulul amri, mereka bagilah. Tapi kalau kita sendiri yang bagikan zakat ni, kita sendiri zakat kita bagi sendiri. Pertama apa? Kita cari apa? At-taqwa. Kita cari orang takwa. Fayulakhisu, maka dia menghadkan ataupun dia menghimpunkan, talkhis, bi sadaqatihi, dengan sedekahnya. Zakatnya siapa? Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Makna dia tengok orang ni orang bertakwa. Miskin tapi bertakwa. Fakir tapi bertakwa. Faham tak? Ini sudahlah miskin, solat pun tak mau. Sudahlah miskin, solat pun tak mau. Faham tak? Sudahlah miskin, solat pun tidak. Solat fakir, puasa pun tidak. Nah, sudahlah miskin, berbatu lagi. Kita nak bagi zakat, apa ni? Aku bagi zakat dia, nanti dia berbatu dengan zakat dia. Faham tak? Faham tak? Jadi, okey, sebab apa? Fayulakhisu al-muttaqin. Sebab apa dia kata cari pertama orang muttaqin, orang bertakwa. Okey, bi suratul muttaqin di mana? Fa innahu, maka sesungguhnya al-hal wa sya'nu. Hu sini dhamiru sya'ni.
Fa innahu ay fa innal hal wa sya'nu, sungguh hal keadaan apabila kita bagi kepada bertakwa ini apa? Yuraddu biha, dikembalikan. Yuraddu, dikembalikan, biha, dengannya, dengan sedekah ataupun zakat kita tadi. Mengembalikan biha, makna mengembalikan biha dengan sedekah tadi. Himamuhum, himamuhum, kesungguhan mereka, keazaman mereka, keazaman mereka, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Ilallahi ta'ala, mencari redha Allah. Sebab setengah orang fakir ini, setengah orang apa? Orang fuqara ini, mereka fakir bukan sebab mereka malas kerja, tapi mereka menjadikan diri mereka untuk apa? Untuk agama Allah. Macam Imam Syafi'i sebut ada kata apa? Lau kulliftu baslatan ma ta'allamtu ilman. Lau kulliftu baslatan, kalau aku diberatkan untuk cari nafkah, biarpun sebiji bawang, biarpun sebiji bawang, ma ta'allamtu ilman, tidak ada satu ilmu pun aku boleh belajar. Sebab apa? Aku perlukan masa aku ini untuk apa? Untuk ilmu. Sebab tu dia kata, lau kulliftu baslatan ma ta'allamtu ilman. Kalau aku diberatkan untuk cari biarpun sebiji bawang, ma ta'allamtu ilman, aku tak boleh belajar satu ilmu. Sebab tu kerja dia apa? Apa kerja Imam Syafi'i? Dia mengajar, menyampaikan sunnah Rasulullah, agama ni. Dan sekarang namanya terus di mulut kita. Hari-hari orang sebut nama dia. Hari-hari orang sebut nama yang kebaikan. Sebab tu mereka sampai kiamat pun nama mereka sentiasa dalam kebaikan. Orang sebut dengan pujian. Orang sebut dengan pujian. Qala Syafi'i rahimallah, berkatalah Imam Syafi'i, Allah rahmati dia. Orang doa terus. Okey, wadah? Okey. Fa inna yuraddu biha himamuhum, kerana dikembalikan kesungguhan mereka untuk mencari redha Allah. Makna mereka tak fikir tentang dunia mereka. Faham tak? Mereka tak fikir tentang dunia mereka. Sebab tu cari orang bertakwa. Wadah? Cari orang bertakwa. Sebab tu dalam sebuah riwayat, la ta'kul. Ini adab. Okey, ini adab. La ta'kulu illa min ta'amin taqiyyin. Jangan kamu makan melainkan makanan orang yang bertakwa. Sebab makan orang bertakwa, kita yakini dia takkan hidangkan benda yang kepada kita benda yang syubhat. Dia tak hidangkan kita benda pada hasilnya yang haram. Sebab kita tahu usahanya daripada halal. Wala ya'kulu ta'amuka illa taqiy. Dan jangan makan makananmu melainkan orang bertakwa. Faham tak? Jangan makan makanan kau melainkan orang bertakwa. Nah, sebab apa? Ini bagi orang tak bertakwa makan. Sihat nah. Sihat sudah. Nah, kenyang sudah. Ayo mencuri kita. Ayo pergi mencuri kita. Okey, sebab tu dah. Ini dah. Boleh tak boleh kita sedekah pada orang fajir? Boleh. Orang kafir pun boleh. Zakat, tapi kita zakat kita cari orang bertakwa. Sedekah biasa boleh tak boleh? Apa? Sedekah biasa dulu apa? Orang-orang apa? Nak bagi zakat pada orang bukan Islam. Orang Islam pun banyak lagi susah apa? Orang Islam pun banyak lagi susah. Faham tak? Memang boleh kita bagi. Bahkan boleh kita makan, sebab Rasulullah SAW dia makan pemberian orang Yahudi, dia makan. Makna ini Rasulullah tunjuk apa? Mana adab yang tinggi. Okey, tapi boleh kita makan makanan orang fajir, orang berdosa, boleh. Kita bagi sedekah pada orang kafir pun boleh. Sebab Allah sebut apa? Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Okey. Laisa 'alaika hudahum. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ramai sudah umat Islam di Madinah, Rasulullah larang sahabat-sahabat bagi zakat, bukan zakat, bagi sedekah kepada orang bukan Islam. Suruh bagi orang Islam saja. Allah turun tegur. Allah turun tegur. Laisa 'alaika hudahum. Bukan engkau memberi petunjuk kepada mereka wahai Muhammad.
tetapi Allah yang beri petunjuk pada mereka. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu sedekahkan, biarpun kamu bagi pada orang kafir atas dasar kemanusiaan, pahalanya bukan dapat pada mereka, dapat pada kamu. Faham tak? Sebab tu boleh. Ingat boleh. Allah larang Rasulullah apa? Allah tegur Rasulullah apabila dia larang orang Islam bagi pada orang kafir. Jadi boleh kita bagi. Tapi kita kata kalau ada terhad yang kita nak bagi, kalau dengan kita terhad, kita cari siapa? Yang bertakwa dulu. Faham tak? Kita cari yang bertakwa. Agar apa? Harta yang hasil asbab kita menjadi apa? Menjadi asbab kepada ketaatan dia pada Allah. Kita pun dapat saham dia, insya-Allah. Faham? Okey. Wa qad kana Amir ibn Abdillah ibn Zubair. Yallah. Amir bin Abdullah ibn Zubair. Siapa? Cicit Abu Bakar. Cicit Abu Bakar. Cicit Zubair bin Awam. Ini sebelah mamak dia orang bukan sembarangan ya. Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah bin Zubair. Anak kepada Abdullah ibn Zubair. Ibu nenek dia siapa? Nenek dia Asma binti Abi Bakar. Atuk dia siapa? Zubair bin Awam. Atuk dia lagi siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yatakhayyarul ubada wa hum sujudun. Yatakhayyaru. Okey. Dia kalau nak sedekah, Amir yatakhayyaru, dia memilih ubad, ahli ibadat. Waktu bila waw sini wawul hal. Waw apa? Wahum sujudun, dalam hal keadaan mereka sujud. Dia sedekah bila? Waktu mereka sujud. Waktu mereka sedang salat. Wahum sujud. Okey. Fayatihim bisurrati fiha ad-dananiru wad-darahimu. Maka dia mendatangi mereka. Siapa? Amir bin Abdullah bin Zubair. Bisurrati, dengan apa? Dengan uncang. Surah begini ya. Ada ni. Ya Allah, qalam, yatin qalam. Surah. Ya Allah, yatin qalam. Yusuf, yatin qalam. Bisurrah, surah uncang. Begini. Nampak ni, uncang dulu. Dia ikat tengah ni. Dulu orang simpan duit sini, bukan ada dompet. Faham tak? Dia uncang. Dia ada apa? Ikat sini. Uncang kecil saja tu. Dulu tak ada dompet. Okey, bisurrati, dengan uncang. Fiha dananir, dalamnya ada duit emas dan duit perak. Dia letak dalam uncang, dia ikat. Fayadauha inda ni'alihim bihaitsu yahussuna biha wala yash'uruna bimakanihi. Maka fayatihim, dia mendatangi mereka dengan bisurrah. Surrah apa? Uncang tadi. Fiha dananit, dalamnya ada duit emas, duit perak. Fayadha inda ni'alihim. Sebab dulu masjid dia apa? Pasir ya. Mereka masuk kadang-kadang dengan apa? Selipar mereka sekali. Ni'al ni selipar mereka. Okey. Sebelah mereka letak apa? Jadi waktu sujud, sedar tu, orang letak dekat kasut. Bihaitsu, dalam keadaan. Haitsu nu zaraf apa? Zaraf makan. Zaraf makan. Okey. Jalastu min haitsu jalasa. Jalastu min haitsu jalasa Ayub. Aku duduk tempat duduknya Ayub. Faham tak? Okey. Bihaitsu yahussuna biha. Okey, dengan dalam keadaan yahussu, mereka sedar. Mana orang sujud ni sedar. Ada orang letak sesuatu di apa?
di selipar mereka. Wala yash'urun, dan tetapi la yash'urun, tidak sedar, bimakani, dengan tempatnya. Mana tak sedar tempatnya. Siapa letak tak tahu. Tak sedar. Yang letak ni siapa? Amir, cicit Abu Bakar. Dia letak di mana? Di kasut mereka. Waktu mereka sujud, mereka sedar macam orang letak duit di kasut mereka. Tapi tak tahu di mana orang tu ada. Faqila lahu ma yamna'uka an tursila biha ilaihim. Maka dikata padanya, ma yamna'uka, apakah yang menghalang engkau wahai Amir daripada an tursila, engkau menghantar, biha dengannya, dengan surah tadi, faham bis? Ilaihim, kepada mereka. Pergilah bagi terus pada mereka nak ambil ni. Uncang. Dia tak mau. Dia tak pergi direct. Sebab dia kata apa? Fayaqulu, ini kewarakan, ini kemuncak kewarakan mereka. Ini kemuncak kewarakan mereka. Dia kata apa? Akrahu, aku benci, an yata'ammara wajhu ahdihim. Aku benci, aku tak mau, adalah yata'ammar, berubah wajah salah seorang mereka. Idza nazara ila rasulih, apabila dia melihat kepada utusanku. Okey. Au laqiyani, ataupun dia berjumpa dengan aku. Aku tak mau dia rasa terhutang budi. Aku tak mau dia terasa terhutang budi. Ini Amir. Kemuncak apa? Kemuncak ketakwaan dia. Dia bagi sedekah, dia tak mau orang kenal dia. Sampai apa? Dia kata, aku tak mau. Nanti apa? An yata'ammar, mana yata'ammar, berubah mukanya. Maksudnya kinayah. Makna dia tengok aku, dia rasa apa? Terhutang budi apa? Tak sampai apa? Dia rasa terhutang budi. Dia tak mau orang terasa terhutang budi dengan dia. Ini Amir. Bukan sebarangan. Bapaknya siapa? Siapa atuknya? Sayyidina Abu Bakar. Siapa datuknya? Hawari Rasulullah, Zubair bin Awam. Inilah mereka. Jelas tu? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ada soalan. Dalam vaksin ada bahan yang haram. Apabila vaksin tersebut disuntik pada orang Islam, apabila seorang itu berdoa kepada Allah, adakah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan dalam tubuhnya ada bahan yang haram? Okey. Sebab tu, okey, dalam sebuah hadis ini dia tanya, kalau sekarang kita suntik vaksin itu haram, jadi benda haram ada dalam badan kita. Sebab dalam satu benda yang menghalang doa kita terima apa? Rasul sebut, summa zakara rajulan yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yada ila sama, ya rab wa mat'mu haram wa mashrabam wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Rasulullah sebut cerita seorang lelaki, ash'atha, berhamburan mulutnya, aghbara, berdebunya, yutilu safar, lama sudah dia musafir, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya berdoa. Makna dia telah sempurnakan adab-adab doa. Ya Rab, merayu, Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, makanan dia haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia haram. Wa ghudhiya bil haram, makna ghudhiya makanan. Wa ghudhiya apa? Disuapkan dengan benda yang haram. Mana masuk ke dalam badan dia benda yang haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana dimakbulkan doanya? Bagaimana dimakbul doanya? Ini. Jadi ini soalan daripada situ. Kalau vaksin tu haram, macam mana doa kita? Sebab kita apa? Telah disuapkan, dimasukkan benda haram ke dalam badan kita. Okey, kita ingat begini. Sebab tu asalnya innallaha la yaj'alu dawa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh kamu. Inna taukid, sesungguhnya. Innallaha la yaj'alu dawa'akum fima harrama alaikum, dengan sesuatu yang Allah haramkan ke atas kamu.
Asalnya Allah tak jadikan. Apabila Allah haramkan satu benda, dia tak jadi benda tu manfaat pada kita, ubat pada kita. Faham tak? Innallaha la yajudawa'akum fima harrama alaikum. Penawar bagi kamu sesuatu yang diharamkan kepada kamu. Boleh? Ini asalnya. Kemudian asal yang kedua, asal berubat ni hukumnya harus. Boleh kita berubat, boleh tak mau berubat. Tidak ada seorang ulama berkata berubat tu wajib. Tidak ada seorang pun. Boleh? Okey. Yang ketiga, okey. Boleh kita menggunakan ubat yang sesuatu yang haram. Inda faqdil halal. Sekiranya sudah tidak ada benda yang halal. Inda darurah. Betul-betul darurat. Contoh apa? Okey. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Li Abdurrahman bin Auf wa Zubair ibn Awam fi lubsu haririn fi hikkatin kana bihima fi safari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberi keringanan kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Dua-dua sahabat besar ni, dua-dua dijamin syurga. Dan Abdullah dan Zubair bin Awam tadi, atuk pada Amir tadi. Zubair Awam fi lubsu haririn, pada memakai sutra. Sutra ni dia bukan haram apa? Haram untuk lelaki. Faham tak? Haram untuk lelaki. Haram lelaki pakai. Tapi Rasulullah benarkan mereka pakai fi hikkatin kanaba, karena mereka tiba-tiba jadi penyakit gatal. Bila fi safarin, waktu musafir nak cari ubat apa? Yang ada hanya pakai sutra. Jadi Rasulullah benarkan pakai benda yang haram. Jadi kita syaratnya nak guna benda haram, waktu itu darurat. Faham tak? Yang kedua apa? Tidak ada benda yang halal. Baru ada rukhsah. Sekarang vaksin ni darurat tak darurat? Tak vaksin? No. Sakit ke? Sihat. Vaksin apa? Sakit apa Ustaz? Sekarang Ustaz sihat. Ubat untuk sakit. Sekarang Ustaz pakai sakit. Vaksin untuk apa? Okey. Faham tak? Jadi kita kata sebab tu. Okey ya. Kadang-kadang kita sebut, mengapa cari yang halal, vaksin halal? Kamu rasa doktor Islam di dunia ni ada sampai 1 juta ke lebih? Cik Yusuf, di Malaysia saja berapa? Berpuluh ribu. Kemudian di dunia ini tak ada ubat kah? Tak ada vaksin kah yang halal? Mesti kah yang haram? Faham tak? Sebab tu kita kata sekarang kita zaman fitnah. Masalah kita sekarang, kerajaan dia beli vaksin dulu, baru dia minta mufti buat apa? Bersidang, keluarkan fatwa. Dia order sudah. Faham tak? Boleh? Dia telah order. Minta para mufti bersidang. Fikirlah kita macam mana. Faham tu? Okey, situ. Faham tak? Sebab tu kita zaman fitnah. Satu. Faham tak? Cuba kerajaan lu, okey. Kita tulus. Okey, sekarang kita perlukan vaksin. Tolong mufti. Kalau mufti kata halal, kita order. Kalau kata haram, kita order. Kalau begitu, kita percaya. Kalau begitu, okey. Sekarang para mufti tolong fatwa, perlu bersidang. Nanti kalau kamu kata halal, okey, kita order. Kalau kamu kata tak halal, kita usah minta doktor kita cari sampai jumpa. Adakah begitu? Adakah? Okey. Okey, yang kedua kita sebut. Okey, contohnya apabila kita terpaksa guna benda haram, ini yang kedua itu fikirlah. Sebab tu istafti nafsak, tanya diri kita sendiri. Nak ambil vaksin tak ambil vaksin, istafti nafsak, tanya diri kita sendiri. Fa innal khair matmat ila nafsi. Kebaikan jiwa kita harus tenang. Okey, jelas ya? Nak ambil vaksin tak ambil vaksin, tanya diri kita sendiri. Kebaikan hati kita tenang. Rasul sebut istafti nafsak, tanya diri engkau. Al khair matma'an ila nafs. Kebaikan itu kita tenang saja. Silakan suntik. Okey, tenang saja. Okey, silakan. Tapi nanti dilepas di vaksin orang cakap haram babi lah lama babi dalam badan aku tak payah ambil. Okey. Kemudian yang soalan kedua, kalaulah sampai peringkat darurat, terpaksa guna benda haram. Contohnya tangan kita patah.
Musafir kita dalam hutan, tidak ada tulang untuk ganti dia. Ada tulang babi saja. Ada tulang babi saja. Boleh kita ganti tulang babi dalam tangan kita. Faham tak? Boleh ganti. Jadi diganti tulang babi dalam tangan kita. Bedah masuk tulang babi. Faham tak? Okey. Jadi sekarang kita solat sah tak sah? Sah. Sebab apa? Sebab najis apa berada dalam badan tak dikira hukum najis dalam badan, dia tidak mengganggu hukum sahnya yang zahir. Dalam perut kamu ada taik ke tidak? Ada tak ada taik? Taik najis tak najis? Jadi, macam kau solat bawa najis dan taik dalam perut kau? Sebab dia dalam badan, dia apa? Dia tidak dikira mengganggu sah ataupun tidak sahnya ibadat. Dalam badan kamu ada darah tak ada darah? Mengalir darah kan? Darah najis tak najis? Habis kamu solat tapi dalam badan. Faham? Itu tak apa. Jelas? Bahkan sehingga ulama sebut, biarpun dia mati, tiba-tiba dia mati. Dalam murni nanti kita belajar ni. Kita masuk. Tiba-tiba ada tulang babi, dia mati. Di ini sudah kan? Tak perlu lagi kita apa? Kita nak bedah balik, korek tulang apa? Buang tulang babi tadi. Sebab apa? Apabila dia mati, terhenti sudah khitabu syarak. Apabila dia mati, terhenti sudah khitabul apa? Asy-syari' muta'alliq bi af'alil mukallafin. Sebab arahan syarak dengan dia terhenti sudah. Faham tak? Wadah? Okey. Jadi itu nak terima wasin tak terima wasin, buatlah istikharah kepada Allah. Nak terima wasin tak wasin, buatlah istikharah. Rasulullah bagi pesan mudah. Al-birru matma'anni nafsi. Kebaikan jiwa kita kata tenang. Tapi ni noh, dia terbayang sudah. Kalau wasin terus jadi tupai aku, habislah. Tak payah wasin tu. Okey, yang kedua, apa beza Syiah dan Wahabi? Apa beza? Okey, persamaan dia Syiah dengan Wahabi ini dua-dua barah kepada umat Islam. Apa makna barah? Penyakit yang tak nampak pada zahirnya. Nampak solat, nampak apa? Okey. Syiah dia dirikan Republik Islam Iran. Saudi, nah, kerajaan Saudi. Mekah di Madinah bawahnya. Wahabi. Jadi apa bezanya? Beza kedua-dua ni apa bezanya? Okey, persamaan dia dua-dua ini Syiah dengan Wahabi, dua-dua barah kepada umat Islam. Wahabi ini kita sebut apa? Dia adalah apa? Saki-baki khawarij. Khawarij apa nama Wahabi? Wahabi ini ingat sempena nama apa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Mengapa ulama hukum dia apa sebagai khawarij? Sebab apa? Sebab dia menghalalkan, ingat dia menghalalkan darah umat Islam sewaktu dia bersama dengan Muhammad bin Saud, datuk kepada kerajaan Saudi sekarang. Sebab tu nama dia apa? Kerajaan Saudi. Nama orang. Okey. Dia bersama dengan Malik Saud untuk apa? Untuk memerangi umat Islam yang setia kepada kerajaan Islam Osmaniyah. Dia memberontak tadi dengan alasan apa? Kalau dia memberontak biasa saja, memerangi kezaliman, kita sebut mereka ni pemberontak, buah. Tapi di samping mereka memberontak kepada kerajaan Islam Osmaniyah, mereka hukum kerajaan Osmaniyah sebagai kerajaan kafir. Mereka kafirkan orang mereka perangi. Sebab tu sampai sekarang Wahabi ni dua. Akidah umat Islam syirik, ibadat umat Islam penuh dengan bid'ah. Ini ciri Wahabi. Sebab tu kadang-kadang orang fikir kan, saya sebut. Sekarang orang nak jadi Wahabi, nak ikut Wahabi ni, kita tanyalah pengasas dia. Kita okey, ustaz ikut Imam Syafi'i. Tolong terangkan sisi gelap Imam Syafi'i. Siapa boleh sebut keaiban Imam Syafi'i? Apa dia buat pada umat Islam ini kita aib? Siapa boleh sebut? Apa dia telah laku pada umat Islam ni? Kita itu sisi gelap Imam Syafi'i, tak layak kau ikut dia. Apa dia? Imam Nawawi, Imam Sayyuti. Cuba sebut sisi gelap mereka. Boleh. Tapi Muhammad bin Wahab ini, dia menghalalkan darah umat Islam. Sejarah tak boleh dinafikan. Dia memerangi umat Islam. Dia memerangi umat Islam. Dia telah tumpahkan darah umat Islam. Tiba-tiba kau nak jadikan dia, ini imam kami. Ini imam kami. Logik tak logik? Tapi mereka lama-lama sedar bahawa kami bukan Wahabi, tapi kami Salafi. Kami bukan Wahabi, kami Salafi. Itu kalau dia sebut Salafi, dia bukan faham salaf makna apa. Apa makna Salafi? Salafi ini apa? Salaf apa? 3 kurun yang
Pertama, khairul qurun qarni, thumma alladhina hum, thumma alladhina hum. Sebaik-baik kurun, kurunku. Kemudian kurun selepas aku, kurun selepas. 3 kurun pertama. 3 kurun ni kita sebut kurun salaf. Selepas tu disebut khalaf. Kita ni khalaf, mengikut imam salaf. Siapa imam salaf kita? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salaf, Imam Abu Hanifah salaf, Imam Malik salaf. Sebab salaf ini apa? Salafiyah fitratun zamaniyatun mubarakah. Tempoh zaman yang penuh dengan keberkahan. 3 zaman pertama umat Islam. Situlah dengan ilmu fiqh berkembang, ilmu hadis semua berkembang itu. 3 kurun penuh keberkatan. Dia bukan mazhab. Salafi ini bukan mazhab. Imam Syafi'i ada cara dia, Imam Abu Hanifah ada caranya, Imam Malik ada caranya. Tiba kami tak, kami salafi. Kau faham bahasa salafi? Kau hidup lamanya umur kau. Daripada kurun ketiga hidup lagi sampai sekarang. Faham tak? Okey, faham tak? Jadi nak sembunyikan nama Wahabi. Sebab Muhammad Wahab sisi gelapnya. Sekarang dia berjumpa Allah. Dia bawalah apa dia lakukan. Dia bawalah bersama darah umat Islam dia telah tumpahkan. Bawalah dia berjumpa Allah sekarang. Okey, dia telah pergi berjumpa Allah bersama apa? Darah umat Islam dia telah tumpahkan. Ini Wahabi. Sebab Wahabi dia bid'ah, akidah umat Islam apa? Dia apa? Tauhid dia apa? Umat Islam serang kafir apa? Mensyirikkan Allah pada uluhiyah. Mereka mentauhidkan. Dia kata syirik. Dia hukum syirik. Okey, Syiah pula jelaskan. Syiah pula mereka ini dia anggap umat. Okey. Syiah pula dia apa? Dia terlampau memuja Sayyidina Ali. Syiah ni pula dia kata apa? Okey. Orang bukan Syiah ni setengah dia kata kafir, ada setengah dia kata kita nawasib, mana orang yang berdosa. Syiah ni dua. Dia tengok orang ahli sunnah ni, dia kata apa? Pertama dia kata mereka ni adalah kafir. Sebab apa? Sebab tak beriman dengan akidah mereka. Setengah dia kata orang bukan apa? Sunnah ni sebab apa? Nawasib, orang yang berdosa. Dia sebut kita ni nawasib. Sebab Syiah ni nak belajar panjang. Nanti kalau belajar fiqh, akidah dia apa? Banyak akidah dia. Dia percaya imam 12. Bagi dia Sayyidina Abu Bakar pun salah. Omar salah. Faham tak? Dia imam 12. Di Iran sekarang. Syiah. Sebab tu kita sekarang umat Islam dalam keadaan apa? Lemah kita sebab apa? Sekarang umat Islam berada di antara dua kuasa. Dua barah. Iran dengan Syiahnya, Saudi dengan Wahabinya. Di belakang Saudi Amerika, di belakang Iran Rusia. Inilah berlaku di Syria. Rusia, Iran bantu Bashar. Okey, Saudi, Amerika bantu apa? Penentang Bashar. Di Yaman begitu juga. Iran bantu apa? Orang Houthi. Wahabi, Amerika bantu apa? Golongan apa? Kerajaan Yaman. Itulah. Puncak kita sekarang umat Islam menjadi permainan apa? Antara Wahabi, Saudi dengan apa? Syiah, Iran. Okey, wadah? Sebab tu Ustaz kata, belajar. Ustaz dulu kan. Bukan Ustaz berani kata Wahabi ni menyeleweng. Tak berani. Ustaz tak berani tu. Sebab tu jangan kita hukum kalau kita tak tahu. Sehinggalah Ustaz apa? Ustaz khatam kitab apa? Kitab Wahabi. Apa kitab dia? Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Fathul Majid dikarang oleh Abdurrahman Ali Sheikh. Siapa? Kitab Tauhid apa? Muhammad bin Abdul Wahab. Cucu dia syarahkan kitab dia. Ustaz belajar sampai khatam. Nak tengok akidah Wahabi macam mana? Sampai Syekh Ustaz yang mengajar fiqh kan, dia pernah terjumpa Ustaz duduk dalam halaqah Syekh Wahabi. Dia panggil Ustaz. Dia kata, kau nak apa? Kau belajar lagi benda ni? Kau nak jadi Wahabi ke? Tak cukupkah aku ajar kau? Ustaz kata, ya Sayyidi, araftu hadha kullah. Alaysa qala al-Ghazali la yasikhul al-hukmu ala fasadi ayil madhab bidunil wuqufi ala madarikiha karramyu fil imati akama qal. Tidakkah Imam Ghazali kata kita menghukum suatu mazhab itu sesat tanpa kita tahu di mana kesesatan dia? Bagaikan kita panah dalam keadaan kita pejam mata. Kenal lah, tak kenal lah. Jadi kita tahu di mana kesesatan dia. Di mana kesesatan Wahabi ini. Faham tak? Di mana kesesatan aliran Wahabi pada pahaman tauhid 3. Ustaz tulis buku tu. Boleh baca kan? Macam pembahagian mereka kita kata apa? Mereka bid'ah buat apa? Pemahaman tauhid yang bid'ah, tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah, asma' sifat. Kita semua tu bid'ah, bertentangan dengan Quran. Anjad dia kata apa?
Dia kata, para rasul ni datang untuk apa? Untuk menyeru manusia kepada uluhiyah. Kerana manusia sebenarnya mentauhidkan Allah pada rububiyah. Rububiyah tak ada masalah. Yang masalah manusia ni uluhiyah saja. Bila pula begitu Rasulullah sebut, "Qul aghairallahi abghi rabba." Katakanlah Muhammad, adakah aku cari selain pada Allah sebagai Rabb? Rasulullah seru pada rububiyah. Tiba-tiba kau kata Rasul hanya seru pada uluhiyah saja. Faham tak? Okey. Tak faham juga. Apa? Okey, gambaran cara begitu saja ya. Ingat ya. Sebab tu kita kata, janganlah Wahabi, Syiah semua ni. Belajar bagi faham. Okey, kemudian apa hukumnya kita baca Quran tapi kita baca Rumi di bawahnya bukan Jawinya? Mana ada Quran tulis Rumi? Okey, ingat tak boleh tulis Quran dalam Rumi. Tengok ulama kata fatwa, kalau sekejap saja nak belajar, padam tak apa. Okey. Ulama kata haram kita baca Quran dalam Rumi. Sebab apa? Sebab Quran ini bacaan dia secara mutawatir. Macam mana nak baca Allah? A-L-L-A-H. Bunyi apa? Allah. Bukan Allah. Sedangkan Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Sebab tu haram dalam tulisan Rumi. Melainkan kita nak mengajar, nak bagi apa? Dia ni buta huruf sungguh. Kita tulis sikit, nak bagi dekat-dekat saja. Boleh. Lepas tu padam. Faham tak? Itu haram. Sebab apa? Tak betul sebutan. Bukan begitu Rasulullah bacakan Quran. Wadah? Tapi kalau baca apa? Okey, tak boleh baca dalam Rumi. Mesti baca dalam seperti mana dibaca oleh Rasulullah. Sebab Rumi tak betul tulisan dia. Cuba tengok tu. Allah saja A-L-L-A-H. A-L bunyi apa? Al-L-A-H. Lah. Al-Lah. Bukan Allah. Allah. Wadah? Okey. Kenapa jemaah Syiah dibenarkan masuk Iran, dibenarkan masuk tunaikan haji? Okey, mengapakah jemaah Iran ini dibenarkan tunaikan haji? Sebab apa? Biarpun kita hukum Syiah ni sesat Ja'fariyahnya. Okey, imam dia Iran ni, akidah dia Imamiyah, fiqh dia Ja'fariyah. Biarpun kita sesat mereka ni, tetapi kita benarkan sebab kita tak sampai peringkat mengatakan mereka ni kafir seperti Ahmadiyah. Faham tak? Seperti golongan Ahmadiyah tak benar masuk. Sebab mereka kita hukum murtad. Okey. Tapi Syiah Iran kita benar masuk. Sebab kita masih menganggap mereka ahli bid'ah. Sebab tu para sahabat, biarpun mereka hukum khawarijnya sesat, tetapi mereka tidak pernah menghalang golongan khawarij daripada mengerjakan haji. Faham tak? Khawarij, Wahabi, kita tak kata mereka kafir. Kita kata mereka ahli bid'ah. Kita kata apa? Wahabi, Syiah, kita kata mereka ni ahli bid'ah. Okey, ahli bid'ah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa lil-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yalla man yu'adhdhin. Yalla aim ala Helmi. Aina Helmi. Yalla. Belum. Allahu Akbar.